Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membawakan satu dokumentari ringkas tentang hasil karya seorang tokoh besar dalam dunia sastera Melayu iaitu Shannon Ahmad. Beliau merupakan seorang penulis yang terkenal dengan karya-karya yang mengangkat realiti kehidupan masyarakat. Karya beliau bukan sahaja menggambarkan kehidupan masyarakat tetapi juga menyampaikan mesej yang mendalam tentang kemanusiaan, budaya dan perubahan zaman. Tulisan beliau banyak menyentuh isu kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan perjuangan hidup. Melalui dokumentari ini, kita akan melihat 3 karya terpenting beliau serta mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui novel Ranjau Sepanjang Jalan, Srengenge, dan Patriarch. Novel yang pertama yang dihasilkan pada zaman awal 1990-an iaitu novel Ranjau Sepanjang Jalan yang mengandungi pelbagai pemikiran yang mengamalkan kehidupan masyarakat, desa serta perjuangan manusia menghadapi cabaran hidup. Antaranya ialah pemikiran tentang kemiskinan hidup petani apabila keluarga lahuma terpaksa bekerja keras untuk meneruskan kehidupan walaupun hasil padi sering musnah akibat penyakit dan serangan hewan. Selain itu, terdapat juga pemikiran tentang ketabahan dan kegigihan dalam menghadapi dugaan hidup, terutamanya watak JH yang tetap berusaha mengurus keluarga dan sawah walaupun suaminya sakit. Novel ini turut memaparkan pemikiran tentang hubungan manusia dengan alam, iaitu kehidupan petani yang sangat bergantung kepada keadaan alam dan tanaman padi sebagai sumber rezeki. Di samping itu, terdapat pemikiran tentang pengorbanan seorang ibu dan keluarga dan ketua keluarga demi memastikan ahli keluarga dapat meneruskan hidup. Shannon Ahmad juga mengetengahkan kritikan sosial terhadap nasib masyarakat luar bandar yang hidup dalam kesusahan dan kurang mendapat bantuan. Dari aspek latar budaya pula, karya ini menonjolkan budaya masyarakat Melayu Kedah yang hidup sebagai petani, seperti budaya gotong royong di sawah, penggunaan peralatan tradisional, amalan kenduri, hubungan kejiranan yang erat, penggunaan dialek Kedah, kepercayaan terhadap unsur tradisional dan cara hidup sederhana yang dekat dengan alam. Dari sudut estetika, Shannon Ahmad menggunakan bahasa yang puitis tetapi realistik, unsur perlambangan seperti sawah dan lumpur yang melambangkan perjuangan hidup, teknik pemberian yang terperinci, iaitu dialog yang bersahaja, penggunaan dialek tempatan, unsur hyperbola dalam menggambarkan penderitaan serta gambaran alam yang hidup sehingga pembaca dapat merasai kesusahan watak lahuma dan keluarganya. Cara penyebaran novel Ranjau Sepanjang Jalan kepada masyarakat ialah melalui pembelajaran di sekolah dan universiti. Karya ini sering dijadikan sebagai bahan kajian dalam subjek kesusastraan Melayu kerana mengandungi banyak nilai kehidupan, pemikiran masyarakat dan unsur budaya Melayu. Melalui pembelajaran ini, masyarakat dapat memahami realiti kehidupan petani serta menghargai karya Shannon Ahmad sebagai salah satu hasil sastra penting negara. Selain itu, pada zaman pertengahan pada tahun 1970-an iaitu novel Srengenge yang mengetengahkan pelbagai pemikiran yang lebih berfokus kepada pembangunan masyarakat, perubahan pemikiran manusia, konflik antara tradisi dengan kemajuan serta perjuangan golongan intelektual dalam membawa perubahan kepada masyarakat desa. Novel ini memaparkan pemikiran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam membina masyarakat yang maju, kesedaran terhadap kemiskinan dan kemunduran luar bandar, semangat kepimpinan, sikap masyarakat yang suka menerima pembaharuan serta cabaran individu yang ingin melakukan perubahan sosial. Selain itu, terdapat juga pemikiran berkaitan hubungan manusia dengan alam, nilai kemanusiaan, keadilan sosial, pengaruh politik terhadap masyarakat kampung dan kepentingan kesedaran diri untuk keluar daripada kemiskinan. Dari aspek latar budaya, novel ini menggambarkan budaya masyarakat Melayu desa yang masih kuat berpegang pada adat, hidup dalam suasana kekampungan, mengamalkan semangat kejiranan, menghormati orang tua, menjalankan aktiviti pertanian serta masih terikat dengan pemikiran tradisional walaupun perubahan moden mula masuk ke kampung.
Penggunaan dialek tempatan, suasana, berbincang di warung kopi, adat masyarakat, dan cara hidup sederhana turut memperlihatkan identiti budaya Melayu yang kuat dalam novel ini. Dari sudut estetika pula, Shannon Ahmad menggunakan gaya bahasa yang simbolik dan bersifat falsafah. Unsur pelambangan seperti cengenge atau matahari sebagai lambang harapan, kesedaran dan perubahan hidup, penggunaan dialog yang realistik, teknik monolog dalaman, pemberian alam, terperinci serta bahasa yang puitis tetapi tajam dalam menyampaikan kritikan sosial. Novel ini juga menggunakan unsur sindiran terhadap kelemahan masyarakat dan pihak tertentu melalui teknik penceritaan yang mendalam dan penuh emosi. Novel Cengenge dapat disebarkan kepada masyarakat melalui penerbitan dan pembacaan karya sastra yang membolehkan pembaca memahami pemikiran serta kritikan sosial yang disampaikan oleh Shannon Ahmad. Novel ini memperlihatkan kehidupan masyarakat kampung, kemiskinan dan perjuangan hidup yang dekat dengan realiti masyarakat Melayu. Melalui pembacaan karya ini, masyarakat dapat mengambil pengajaran tentang nilai kemanusiaan, ketabahan dan kesedaran terhadap masalah sosial dalam kehidupan. Novel Patriarch karya Shannon Ahmad ini diterbitkan pada tahun 1991. Terdapat dua pemikiran utama yang dikemukakan oleh beliau dalam novel ini. Pertama, beliau mengemukakan pemikiran tentang anatomi kekuasaan. Dalam pemikiran ini, beliau menunjukkan bahawa kuasa yang mutlak bukan sahaja merosakkan sistem, malah ianya juga menghancurkan kuasaan pemegang kuasa sehingga melahirkan sifat paronia dan narsisme yang melampau. Pemikiran yang kedua dikemukakan oleh beliau ialah tentang kekosongan jiwa dalam diri pemimpin. Beliau menekankan bahawa pemimpin yang tidak berpaksikan nilai moral dalam hidup menyebabkan mereka terperangkap dalam ketakutan terhadap bayang-bayang mereka sendiri. Dari sudut latar budaya, novel ini memotretkan pertemuan antara nilai tradisi Melayu dengan budaya korporat birokrasi yang dingin di kawasan bandar. Beliau telah menggambarkan kewujudan feodalisme moden di mana cara ketaatan masyarakat desa yang dulu telah berubah menjadi budaya mengampu dan kepatuhan membuta tuli hanya untuk kelangsungan material. Hal ini mencerminkan bahawa masyarakat yang semakin bersifat materialistik di mana nilai integriti seringkali diabaikan demi mengejar status. Dari sudut estetika, Shannon Ahmad tidak menampilkan keinginan bahasa yang puitis, tetapi beliau sengaja menggunakan diksi penyampaian yang sinis, kasar dan teknik pengulangan kata. Tujuannya adalah untuk membangkitkan perasaan rimas, bosan dan jelek kepada pembaca terhadap watak-watak dalam novel. Di samping itu, beliau juga menggunakan teknik aliran kesedaran untuk memberikan dimensi estetik yang unik di mana pembaca dipaksa untuk menyelami kekacauan minda dalam watak utama novel ini. Dari sudut penyebaran karya ini kepada masyarakat, kita boleh membuat adaptasi media digital. Hal ini dikatakan demikian kerana karya ini boleh dijadikan sebagai drama pendek, podcast ataupun video TikTok bersiri. Dengan cara ini, semua lapisan masyarakat dapat memahami isu masyarakat, politik dan kepimpinan yang diketengahkan oleh Shannon Ahmad dalam karya ini. Sebagai kesimpulan, ketiga-tiga novel yang dihasilkan oleh Shannon Ahmad pada ketiga zaman yang berbeza ini telah banyak mendidik masyarakat kita tentang realiti kehidupan yang pelbagai jenis. Melalui ketiga novel ini iaitu Rantau Sepanjang Jalan, Cengenge dan Patriarch, penulis bukan sahaja bercerita tetapi penulis juga melontarkan kritikan yang tajam terhadap ketabahan dalam hidup, kepercayaan dan kepimpinan. Oleh itu, karya ini hendaklah dihayati dan disebarkan secara meluas kepada masyarakat agar ianya tidak pupus ditelan zaman.